Okey, sekarang adalah perlumbaan bagi Petronas Sprinter Pro M Cup, perlumbaan pusingan yang ketujuh dan menariknya persaingan kejuaraan masih lagi terbuka. Amirul Afiq Solihin berada di kedudukan tempat yang pertama dengan 110 mata. Walaupun dia agak jauh sedikit tapi hanya 25 mata sahaja. 15 mata. Maafkan saya, 15 mata di hadapan Syahzul Naim Razali tempat yang kedua dan 20 mata di belakangnya adalah Subhan Kumam dengan 90 mata. Dari 3 pelumba di atas ini yang saya sebutkan tadi, perebutan keseluruhan masih terbuka antara mereka. Kedudukan grid pula menyaksikan Syahzul Naim Razali berada di petak utama perlumbaan, diikuti dengan Haziq Rosmaza petak kedua. Adib Haris Abu Bakar berada di petak yang ketiga dengan nombor 37. Kamal Alif Syazli Kamal petak yang keempat dengan nombor 7, di mana kedudukan pelumba nombor 27 adalah pelumba dalam perebutan kejuaraan. Tidak nampak nombor 7 dalam grid permulaan perlumbaan. Dan ini akan membuka ruang kepada Syahzul Naim nampaknya. Subhan Kumam pelumba nombor 39 ada berada di petak yang ke-7. Cuma saya tidak nampak nombor 27 berada di grid permulaan perlumbaan. Dan ini membolehkan Syahzul Naim Razali serta Subhan Kumam untuk mendapatkan mata maksimum pada perlumbaan kali ini bagi mengejar pelumba yang tiada dalam grid permulaan perlumbaan kali ini, Amirul Afiq Solihin. Pelumba yang walaupun DNF sekali tapi di atas podium dalam semua perlumbaan, memenangi 2 perlumbaan pertama, tempat kedua, perlumbaan ketiga, 4 dan perlumbaan yang ke-6. Itu tadi kita lihat kedudukan grid perlumbaan bagi Petronas Sprinter Pro M Cup pusingan jam ke-7 ini. Di hadapan Syahzul Naim, Haziq Rosmaza, Adil Haris Abu Bakar. Kita akan lihat bagaimana Subhan Kumam akan cuba untuk dan strategi dari belakang, dari tengah, dari petak yang ke-7 untuk berikan cabaran kepada Syahzul Naim. Kerana ketiadaan pendahulu akan berikan peluang kepada mereka mengumpul mata maksimum, kerana jika Syahzul Naim menang perlumbaan ini bermakna dia akan berada di kedudukan pertama dalam kedudukan keseluruhan. Okey, semua kembali pada kedudukan grid mereka masing-masing untuk mulakan perlumbaan. Satu pelumba yang berada di grid permulaan perlumbaan, perempuan pada nombor 33 dan nombor 39, Syahzul Naim Razali di petak pertama dan Subhan Kumam berada di petak yang ke-7. Lepaskan sekarang agak rapat 46 yang terhimpit sedikit tadi Arfiq Hirman, tapi menurutkan perlumbaan ada sebarang insiden di selekoh yang pertama. Semua lepas dengan begitu baik. 33 Syahzul Naim walaupun berada di depan, mentahankan kedudukan di depan sekarang ini. Syahzul Naim yang perlu menang untuk naik tempat yang pertama dalam kedudukan keseluruhan. Kita lihat kedudukan Subhan Kumam bermula di petak yang ke-7, nombor 39. Jika dapat bergerak ke hadapan di awal perlumbaan 10 pusingan ini. Awal Syahzul Naim nampak agak garang di hadapan, mempertahankan kedudukan berbulan begitu baik tadi. Walaupun kita lihat pelumba di petak kedua, ketiga cuba untuk memberikan cabaran, tapi dia mempertahankan kedudukan di hadapan Haziq Rosmaza tempat yang kedua. Subhan Kumam naik tempat yang ke-5 sekarang. Yang lain pada kedudukan asal ada Haris Abu Bakar, 3, 4 Kamal Alif, 7 adalah Kamal Alif yang berada di tempat yang ke-4. Subhan Kumam naik tempat yang ke-5. Bagi Subhan Kumam, dia perlu rapat pada kedudukan Syahzul Naim untuk dalam perebutan. Ini dia Subhan Kumam yang kita lihat di tempat yang ke-5 sekarang ini. Syahzul Naim jauh di hadapan di tempat yang pertama. Dan cuba untuk merampas kedudukan Arfiq Hirman yang cuba untuk merampas kedudukan Subhan Kumam. Berjaya dia masuk. Subhan Kumam nampak
kehilangan satu lagi tempat, turun ke tempat yang ke-6 sekarang ini. Di awal perlumbaan 8 pusing lagi untuk ditamatkan. Syahzul Naim nampak selesa. Satu, terjatuh pelumba. Pelumba terjatuh. Itu ada nombor 62, Fazil Hakimi yang terjatuh. Subhan Kumam kehilangan kedudukan sebentar tadi dan turun tempat yang ke-6. Di belakang terlihat low side antara Muhammad Fazil Hakimi. Sementara depan Syahzul Naim nampak semakin selesa di hadapan sekarang ini untuk dia merampas kedudukan teratas, kedudukan keseluruhan. Perbezaan dia dengan pendahulu sebelum ini, Amirul Afiq Solihin, 15 mata saja. 25 sini sudah pasti dia akan naik ke atas Subhan Kumam, tempat yang ketiga dengan 90 mata. Tapi sekarang Subhan Kumam ketinggalan ke belakang sedikit. Ada 7 pusingan lagi untuk Subhan Kumam cuba mengubah kedudukan ini. Tapi kedudukan dia agak jauh ditinggalkan di belakang bagi Subhan Kumam di tempat yang kelima. Ini dia Subhan Kumam mengejar 2 pelumba di hadapannya. Kurangnya naik tempat yang ketiga dengan 16 mata banding Syahzul Naim akan berkedudukan 25 sekarang ini. Akibat masa ini Subhan Kumam berada di tempat yang kelima dengan 11 mata. Jadi di situ di kehilangan berbanding 11-25. Tak jauh ketinggalan mata 14 mata. Dia akan kehilangan di belakang Syahzul Naim yang dahulu perlumbaan sekarang ini. Jika semasa tempat yang kedua, Adib Haris sekarang diberikan bersama dengan Kamal Alif yang memberikan tekanan kepada Adib Haris Abu Bakar. Perebutan tempat yang ketiga, tempat terakhir di atas podium nanti. Adib Haris Abu Bakar yang tahankan kedudukan. Ini ada persaingan di Lita. Sekarang kita lihat Subhan Kumam semakin jauh tinggalkan 59 saat di belakang Syahzul Naim. Dan nampak pada kedudukan sekarang ini selesa bagi Syahzul Naim diberikan tempat yang pertama. Ketujuh Adib Haris Abu Bakar. Ini adalah perebutan yang ada di Lita, battle yang ada di Lita antara 2 pelumba Adib Haris Abu Bakar dan Muhammad Kamal Alif. Sazli Kamal yang ada diberikan tempat yang keempat sekarang. Di belakang kita boleh nampak Subhan Kumam, tapi jarak antara Subhan Kumam dengan Kamal Alif juga agak jauh. Melainkan jika Kamal Alif dan Adib Haris ini bersaing dan diberikan peluang kepada Subhan Kumam untuk merapatkan dirinya. Kalau jika tidak, nampak agak sukar bagi Subhan Kumam mengejar dengan baki 3,5 pusingan lagi akan tamat dalam perlumbaan. Tapi nampak jarak yang dia mulai rapat sedikit di belakang Kamal Alif ini. Subhan Kumam kelajuan terbaik dilakukannya 49.043 berbanding 48 dilakukan oleh Kamal Alif, Adib Haris, Aziz Usmazar dan Syahzul Naim. Syahzul Naim sekarang perbezaan 1.5 saat di hadapan Aziz Usmazar. Aziz Usmazar hampir sama ada Subhan Kumam dapat untuk mengejar atau tidak. Kita nampak pada 3 pusingan jarak yang ada antara dia dan Kamal ini agak sukar juga untuk dia lakukan. Subhan Kumam yang Muhammad Syafiq Aiman berikan cabaran kepada Subhan Kumam pula sekarang ini. Dalam pada dia cuba untuk mengejar pelumba di depan, tapi Aiman dari belakang sampai. Antara Syahzul Naim kekal tempat yang pertama 1.5 saat. Kita akan lihat di mana kedudukan Syahzul Naim. Dan sekarang Syafiq Aiman memberikan cabaran kepada Subhan Kumam. Syahzul Naim 1.7 saat di depan Aziz Usmazar.
Tapi kita lihat Subhan Kumam juga semakin hampir di belakang Kamal Alif Yusazli Kamal. Setidak-tidaknya satu tempat dapat diperbaiki oleh Subhan Kumam. Mungkin perbezaan mata itu bermakna jika sampai di penentu bagi kejuaraan musim ini nanti. Faris Abu Bakar tempat yang ketiga, 4.8 saat tinggalkan 1, 2, 3 memang ada jarak. Kamal, sekarang telah pun sampai Subhan Kumam. Cubaan untuk memintas Kamal Alif untuk merampas tempat yang keempat setidak-tidaknya bagi Subhan Kumam untuk naik satu tangga lagi, memperbaiki kedudukan. Bersebelahan sekarang dengan Kamal Alif Yusazli Kamal. Kamal Alif untuk ruang yang begitu baik, tidak membenarkan Subhan Kumam untuk melepasinya. Okey, kembali di depan Syazul Naim, Muhammad Syazul Naim Razali berada di hadapan. Serangan dari awal dia bermula dengan begitu baik di petak utama perlumbaan. Mengawal perlumbaan dengan begitu baik. 8+117 adalah catatan terpantas di dalam perlumbaan yang dilakukan oleh Muhammad Syazul Naim Razali pada lap yang kedua tadi dia lakukan. Nampak bergaya Muhammad Syazul Naim Razali berjaya memenangi perlumbaan tempat yang pertama. Tempat yang kedua Azirus Maza. Subhan Kumam berjaya naik tempat yang keempat. Kurang-kurangnya dapat bagi kedudukan mata bagi Subhan Kumam di tempat yang kedua. Azirus Maza tempat yang kedua. Adib Haris di tempat yang ketiga. 1, 2 dan 3 seperti pada kedudukan grid. Dan Subhan Kumam di tempat yang keempat. Dan kita akan lihat nanti pada kedudukan keseluruhan kesan pada keputusan dari perlumbaan ini. Keputusan perlumbaan Muhammad Syazul Naim Razali menang dengan kelebihan 1.5 saat di hadapan Azirus Maza. Ketiga Adib Haris Abu Bakar. 4 Subhan Kumam. 5 Muhammad Kamal Alif Yusazli Kamal. 6 Muhammad Syafiq Aiman. 7 Muhammad Harfiq Ilman. 8 Fikri Azab Nordin. 9 Matan Kumaran. 10 Muhammad Ashrafi Marazi. 11 Muhammad Syahrizal Kasmiran. 12 Sarifuddin Samsudin. 13 Zarik Osman. 14 Fazil Hakimi. 15 Adam Farhan. 16 Nuraina Alisha. 17 Hashfa Fendi. 18 Fawaz Yasir. 19 Azafa Rifki. 20 Dennis Fitri. 21 Mahadi Syafiq.
tempat ketiga bagi kategori Petronas Sprinter Pro Amka menunjukkan jatuhan nombor 30. Nombor tempat yang ketiga, nombor 37 Ahmad Adib Haris Abu Bakar. Naik juara menunjukkan jatuhan Adib nombor Haris tempat yang keempat keseluruhan dengan 75 mata. Tempat yang kedua Ahmad Haziq Rosmaza nombor 15. Dan pemenang adalah pelumba yang saya percaya akan mengambil alih kedudukan teratas. Kita akan nantikan rasminya. Muhammad Syahzul Naim Razali, pelumba nombor 33 yang mengumpul 25 mata pada hari ini. Majelis yang majelis turut berusaha hati mempersilakan eksekutif komunikasi Korporat Petronas Dan Encik Fazil Baharudin untuk podium yang turut diserta oleh Encik Fazil Baharudin, Eksekutif Komunikasi Korporat Petronas, bersama tiga-tiga pemenang bagi Petronas Sprinter Pro M Cup pusingan yang ke-7 di Litar Tangkak Johor.